Terima kasih Datuk atas penjelasan yang telah diberikan. Jadi sebagai para pendengar sekalian, kita dah dapat pentarifan awal yang Datuk beri pada kita itu, apabila sesuatu itu yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan pegangan Ahli Sunnah Jemaah, maka dia diketatkan dan digazetkan sebagai ajaran yang tergolong dalam ajaran sesat di negara kita ini. Jadi sebelum kita teruskan ini, saya minta kepada panel sesiapa yang nak menulis soalan tu boleh berilah kepada petugas, mungkin akan diedar kertas sekejap lagi. Jadi kita akan teruskan kepada panelis kita yang kedua, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Ini seseorang tokoh mata mufti kita yang selalu menimbulkan kita supaya, minta maaf bukan kontroversi, itu membuka minda supaya kita ni rajin berfikir. Dulu orang kita malas nak buka buku, malas nak buka kitab. Jadi doktor cuba membuka kita ni supaya rajin sikit buka membuka kitab-kitab ni. Jadi saya nak tanya pada Profesor Madya Dr. Muhammad Asri ni, jadi dari segi aspek sekarang kita lihat apa pandangan doktor, perbezaan pandangan yang digalakkan dalam Islam, dalam kita negara demokrasi, macam mana pandangan yang digalakkan. Kalau kita lihat ada orang kata ini tak boleh, tapi kita tengok bagaimana keluasan atau minima yang diberikan kepada kita dalam perbezaan dalam pandangan. Mungkin doktor boleh terangkan pada jemaah yang ada pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi, ahli panel yang berbahagia, Datuk Dr. Masyidah, Saudara Zabidi dan tetamu-tetamu hormat, hadirin dan hadirat sekalian. Perkataan sesat ini adalah satu perkataan yang berbentuk hukuman sebenarnya, dan ia ada kaitan dengan pihak yang dihukum dan pihak yang menghukum. Dan walaupun kita selalu dengar perkataan sesat, tapi kita juga kena berikan perhatian sejauh manakah ketulinan hukuman terhadap sesuatu isu sebagai sesat ataupun tidak. Kerana sepanjang sejarah Islam, ramai orang besar yang dihukum dengan hukuman yang berat, tetapi mereka sejarah menghukum sebaliknya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan masalah ini, beliau menyatakan bahawasanya jika diteliti dalam fi'at ataupun golongan-golongan sepanjang sejarah dan imam-imam yang besar, tidak ada seorang pun di kalangan mereka melainkan dihukum oleh pihak lain dengan hukuman yang pihak berkenaan tidak setuju sebagai kafir ataupun sesat. Saya buat satu contoh. Hukuman kadang-kadang ada pengaruh politik. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, kerajaan Imam Ahmad ketika itu, iaitu kerajaan Ma'mun dan kerajaan Mu'tasim, dan pada awal kerajaan Al-Wathiq Billah, ini 15 tahun sekitar itu, mereka ialah kerajaan pro-Mu'tazilah, bahkan berpegang dengan Mu'tazilah. Imam Ahmad ketika itu dianggap sebagai tokoh hadis. Beliau dihukum sesat oleh kerajaan Abbasiyah. Ulama-ulama mengeluarkan fatwa menghalalkan darah Imam Ahmad. Yang menghukum dia ialah Qadi Besar Baghdad, iaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Mereka kata kepada Amirul Mukminin, "Uqtulhu ya Amirul Mukminin wa damuhu alaina." Bunuh dia wahai Amirul Mukminin, darah dia para ulama tanggung. Ulama Mu'tazilah. Dan kerajaan Abbasiyah salah satu kerajaan dalam dinasti Islam. Dia sebut dalam sejarah Islam. Bukan maksud semesti Islam mengiktiraf dinasti itu, tetapi kerajaan dalam sejarah Islam. Imam Ahmad dituduh sebagai sesat. Sebelum Imam Ahmad, kita ada Imam Malik. Apabila Abu Ja'far Al-Mansur meminta supaya ulama mengeluarkan fatwa, sesiapa yang merongkaikan bai'ah terhadap khalifah, isterinya tertalak. Yang ni bila dia bai'ah dengan khalifah, dia janji, jika aku rongkaikan
janji setiaku ini isteriku tertalak. Imam Malik menentang fatwa ini dan menganggap fatwa talak tak jatuh kerana itu bentuk paksaan, kerana khalifah cuba untuk melaksanakan kuasa politik dengan menggunakan fatwa agama. Imam Malik dihukum, dipenjara sebagai ulama yang bersalah sehingga baunya jatuh. Dia bila nak masuk dalam masjid mengajar, dia kena pegang, jatuh, patah bau dia kerana dipukul oleh pihak penguasa kerajaan Islam, Abu Ja'far Al-Mansur. Apabila Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari selepas pada Imam Ahmad sedikit, walaupun ada masa mereka agak sezaman, Imam Bukhari pergi ke Naisabur dan dia telah ditanya fatwa berhubung dengan masalah khalqul Quran, isu yang Imam Ahmad terlibat. Imam Bukhari memberikan jawapan yang tidak dipersetujui oleh ulama-ulama hadis di Naisabur. Jago hadis di Naisabur ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Siapa yang baca sejarah, mereka akan sebut imam fi asrihi, imam zamani, imam pada zaman dia. Dia mula-mula sambut Imam Bukhari, kemudian bila Imam Bukhari mula mengajar, pengikut Bukhari ramai, Bukhari memberikan jawapan yang sedikit berbeza dengan Imam Ahmad mengenai khalqul Quran. Dia telah dihukum sesat. Imam Bukhari dihukum sesat oleh penduduk Naisabur dan dihalau keluar daripada Naisabur, pergi ke Bukhara. Di Bukhara, gubernur menghukum sekali lagi Bukhari sebagai salah dan dihalau keluar daripada Bukhara. Ulama-ulama hadis yang besar pada zaman itu, yang dianggap rujukan umat, mereka terpengaruh dengan apa yang disebut oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dua jaguh yang dianggap paling besar di Razi, iaitu dia panggil Raziain, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Kalau kita baca kitab rujukan umat ni, kedua-dua ni kata Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail dhaif. Mereka dhaifkan Imam Bukhari disebabkan masalah kerana mereka terpengaruh hukuman Muhammad bin Yahya. Padahal Bukhari rujukkan umat, dan Bukhari mati dalam buangan. Dia tak dapat pergi ke Sarmakan. Bila dia nak pergi di sana, penduduk sana dah bergaduh sebelum dia sampai lagi. Ada yang pro dan ada yang menentang dia. Dan dia dianggap sesat sehingga orang minta, sehingga dia bahkan dia dikafirkan dalam sebahagian ucapan-ucapan yang berlaku di negeri hadis, iaitu Naisabur. Bukhari di dalam buangan, mati dalam buangan sehingga ada pihak nak buang lagi jenazah dia setelah mati. Dia mati ketika duduk di rumah kawan dia, penduduk Naisabur buang. Dia dianggap sesat pada zaman dia, tapi kita setelah orang kaji dan semak, Bukhari adalah imam dalam hadis yang tidak ada tandingan. Dalam sepanjang sejarah, apabila zaman Mu'tazilah sudah pergi, naik zaman Ahli Sunnah, yang mana tak sesat dulu kembali menjadi sesat. Maka kita hendaklah berhati-hati dalam isu nak menghukum sesat dan tak sesat ini, hendaklah di atas benar-benar timbangan keikhlasan dan timbangan ilmu. Ini isu sensitif. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Mizanul I'tidal fi Hukmil 'ala Rijal. Timbangan yang adil, saksama dalam menghukum orang. Kerana ramai orang yang dihukum dalam sejarah sesat dan sesat ini kadang-kadang mesti detail. Sebab itu saya ingin menyebut dalam kesempatan ringkas ini, kita hendaklah tahu bahawasanya di sana ada garis panduan tentang sesat dan tak sesat. Tetapi garis panduan itu dilaksanakan oleh manusia. Interpretasi seseorang, saya buat satu contoh. Mungkin contoh ni tidak sebahagian setuju dan tidak setuju. Kita ada masalah dalam negara ini baru-baru ini ialah tentang pluralisme agama.
walaupun perkataan pluralisme itu sendiri terdedah kepada banyak interpretasi, tetapi tak apalah tafsiran. Kalau pluralisme itu dengan maksud menyamakan agama, maka tentu satu kesesatan, kekufuran. Tetapi apabila kita nak apply benda ni, kita nak bubuh kat orang ni. Saya buat contoh, ini bukan untuk involve dalam politik dan saya pun bukan orang politik. Kita tahu dalam negara kita ni ramai dah pemimpin politik ni dia pergi kepada majlis-majlis agama lain ni. Ada yang nyalakan api pun ada. Ada yang tuang susu pun ada. Tapi apabila yang nak bercakap di atas pentas yang kadang-kadang ada hubung kait dengan kuasa, mereka tak nampak orang ni, mereka nampak orang lain. Saya bila baca surat khabar sebut kata, saya bukan nak membela siapa, sebut kata Menteri Besar Kelantan antara orang yang pluralisme ni. Saya rasa jauh sangat. Dengan cara pandangan yang dia beri, pendapat yang dia beri, kehendak dia nak menegakkan Islam dalam apa yang dia tafsirkan lah. Saya tak rasa dia samakan antara agama. Walaupun kita ada perbezaan politik, mungkin kita boleh setuju dan tak setuju dengan dia. Tapi oleh kerana kuasa ada di tangan kita setengah pihak, ataupun adanya pengaruh kekuasaan ataupun pentas kekuasaan setengah pihak, lalu benda ni, tarif tu barangkali betul, tapi dia nak laksanakan sesat itu, dia beri kepada orang yang dia pilih di sudut kehendak politik dah. Maka ini kita kena berhati-hati. Dalam kita membicara tentang kesesatan, tarif itu Alhamdulillah Dr. Masyidah dah sebut, tetapi dalam nak melaksanakan kepada siapakah yang dihukum, maka sebab itu kita memerlukan mendengar penerangan daripada kedua-dua belah pihak. Dalam bab agama disebut iqamatul hujjah. Nak tuduh orang, bagi peluang dia cakap. Sehingga awak hukum dia, awak tambat dia, awak bagi awak sesat. Kami dah buat keputusan dalam mesyuarat, awak sesat. Saya nak jawab, tak payah, dah sesat dah. Ini bukan budaya intelektual. Dan ini bukan budaya dalam sebuah negara yang bertamadun. Terima kasih.